kenyataan negara. But coming to the substance of the speech, bila kita nak bincang soal pengisian ucapan PMX itu sendiri, yang benda-benda awal tu semua remeh ya, tapi perlu disebut juga. Tapi bila kita nak cakap soal the substance of the speech, pengisian kenyataan negara yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, saya telah menonton sepenuhnya ucapan yang telah pun disampaikan oleh PMX dan telah baca semula. Setiap negara mempunyai masa yang sangat-sangat pendek, antara 15 hingga 20 minit saja. Dan kalau kita nak ceritakan tentang isu dunia dalam 20 minit agak susah ya. Saya pernah cuba sampaikan 15 minit isu kesihatan sejagat di WHO bagi pihak Malaysia. It's difficult to craft that speech. Dan saya nak nyatakan bahawa I liked PMX speech. Ya, saya suka ucapan oleh PMX. It was dan mungkin PMX tak akan sukalah apa yang saya akan cakap ni. It was even Mahathirian at parts. Apakah maksud saya Mahathirian at parts? Is that he took on the powerful interests or the big powers in the world. Dan ini sinonim dengan naratif, dengan pandangan, dengan pendirian yang telah pun bermula sejak Tun Mahathir. Dan saya tengok waktu Pak Allah masih lagi pendirian yang sangat-sangat berkecuali, atau walaupun dah soften the rhetoric a bit. Zaman bosku Najib, dia lebih friendly, dia lebih nak reconcile dengan negara-negara yang besar. Zaman Tan Sri Mahyudin, saya rasa COVID sebab tu dia tak pergi. Datuk Mail start balik the rhetoric against the big powers, dan hari ini kembali kepada PMX. Saya nampak ada usaha untuk menjadi sedikit Mahathirian dalam konteks ucapan itu, lebih challenging ataupun lebih mencabar peranan-peranan kuasa-kuasa dunia. Saya suka sangat satu ayat daripada ucapan PMX, dan saya akan baca, dan ucapan ini telah pun disampaikan dalam bahasa Inggeris, walaupun saya suka sebab mukadimah perenggan pertama PMX disampaikan dalam bahasa Melayu. Ya, dulu kalau tak silap saya, Datuk Mahathir disampaikan sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Dan ini saya rasa tak ada masalah lah. Ada yang kata jangan cakap bahasa Melayu di persidangan antarabangsa. Saya rasa sebahagian besar daripada pemimpin-pemimpin yang pergi ke UN ni, dia akan cakap dalam bahasa dia sendiri. So it's not an issue. But anyway, PMX dia sampaikan dalam bahasa Inggeris. Cuma saya nak baca perenggan yang ketiga. Today, we find that the major powers and those that aspire to greater international status are increasingly casting the United Nations aside for smaller, supposedly more efficacious platforms. As the powers that continue to pay lip service to the imperative of multilateralism, we see the emergence of minilateralism instead, effectively becoming fragmented configurations of power. I think this is an interesting paragraph, Syaril. Yeah, I love that, the emergence of minilateralism. Ini apa yang kita sebutkan tadi, Syaril sebutkan tadi. Pemimpin-pemimpin kuasa dunia tak hadir di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. They cannot be bothered dengan sesi plenary yang besar yang melibatkan terlalu ramai, yang mungkin mereka rasa outnumbered. Ya, kuasa-kuasa besar rasa lebih ramai lagi pemimpin daripada negara-negara kecil yang boleh outnumber us di UN. Maka kita lebih bagi tumpuan kepada klub-klub yang kecil macam G7, G8, G20, BRICS dan sebagainya, ataupun perkumpulan-perkumpulan yang wujud di peringkat wilayah masing-masing, seperti di North America, di EU ataupun di ASEAN sendiri. So what do you think of PM calling out this minilateralism? I love that word. It's not the first time, bukan kali pertama saya come across minilateralism daripada wakil Malaysia KJ sebenarnya. The first time I heard it used was by Datuk Seri Hisham dalam Shangri-La Dialogue. Masa zaman Menteri Pertahanan bercakap lah di Shangri-La Dialogue. Sekarang ni zaman Menteri Pertahanan setakat ni tak bercakap lagi di dialog antarabangsa. Tetapi pada ketika itu, cara minilateralism ini diutarakan, macam KJ terangkan apa maksud minilateralism itu, perkumpulan-perkumpulan kecil dan hubungan diplomasi antara klub yang lebih kecil. Cara disampaikan seolah-olah perkara itu positif, dan saya tertarik dengan cara PMX
PMX is defending cara lama, cara tradisi kita melaksanakan diplomasi antarabangsa pasca Perang Dunia Kedua, iaitu semangat pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan pertubuhan tradisi yang besar, perkumpulan negara-negara pada status yang equal, yang sama, and this is the first time I think Malaysia defends that mode of diplomacy berbanding dengan cuba mengatakan bahawa cara-cara yang lebih baru ini ada kelebihan juga. And I also was interested by the way dia letak macam KJ jelaskan tadi, dia kata dengan trend multilateralism ni bukan salah kami, tetapi salah kuasa-kuasa besar yang tidak mahu berhadapan dengan realiti kritikan ataupun suara yang akan lebih balance daripada mungkin hanya berada dalam klub eksklusif mereka sahaja. So I think that's definitely a noteworthy remark. Kali pertama a Malaysian statement is to say that multilateralism is not necessarily a good thing. Other highlights ataupun perkara-perkara lain yang perlu kita highlight daripada kenyataan PMX adalah tidak mahu memilih. Dia kata the major powers continue to assure that a binary choice is not being imposed. Reality for many is that is the only choice offered. Dia kata binary choice ni basically pilih lah antara kuasa ini, kuasa A dan kuasa B. Dan ini menjadi dilema bagi negara-negara kecil dan sederhana seperti Malaysia. Dan dia kata ini benda yang tak bagus. So saya rasa itu konsisten dengan pendirian berkecuali Malaysia dan negara-negara lain. It was very unequivocal dalam condemnation of Russia's invasion on Ukraine. That was menarik. Itu sangat menarik. Sorry? Saya rasa I think that part yang dia betul-betul kritik Russia tu juga berbeza daripada apa yang sebelum ini. Correct. Biasa kita akan fudge benda ni. Kita akan kata kita concern dengan apa yang sedang berlaku di Ukraine, tapi dia telah mengambil pendirian yang mengecam terus direct. So that was something interesting. Tapi PM telah pun couch ataupun telah kaitkan benda ni dalam konteks kesan kepada negara lain. Dia bukan kata ini adalah hanya isu filosofikal, tetapi ini isu yang ada kaitan dengan harga makanan. Ini ada isu kaitan dengan dengan forced migration, iaitu pergerakan manusia yang mungkin akan ada kesan kepada kawasan-kawasan di rantau Timur Tengah, Asia Tenggara dan sebagainya disebabkan konflik. So saya nampak PM cuba bawa isu ni sebagai isu yang sejagat, yang mana cuba mengatakan bahawa apa yang sedang berlaku di sana akan ada kesan kepada kami di Asia Tenggara. Ya betul KJ. Cuma kalau boleh panjangkan sikit ni, he could have said that but still fudge lah, macam KJ kata tadi. Dia boleh katakan krisis ini memberi masalah kepada seluruh dunia, maka berhentikanlah krisis ini. Tetapi saya tertarik dan saya, to be honest, I'm very happy dan agak bangga bila melihat pemimpin negara kita berani take a stand, mengatakan this is wrong. Bukan hanya let's stop this, tapi dia kata benda ni salah. Kita juga menunggulah respon daripada China dan juga Russia selepas ini, sebab pasti akan ada respon. Satu lagi part yang saya agak kagum adalah di mana PM menyentuh soal Afghanistan, di mana direct, saya sekali lagi baca, however we remain resolute and firm in our call on the authority of Afghanistan to reverse their exclusionary and discriminatory policies against women and girls. Denying their right to go to school is a violation of the teachings of Islam. So it's directly to the Taliban lah. Walaupun dia tak kecam rejim Afghanistan di Kabul, Taliban, tapi dia kata ini adalah sesuatu yang tidak konsisten dengan ajaran agama Islam, dengan Charter UN Charter dan juga dengan kerangka hak asasi manusia. Again, good calling out, good calling out, brave. Dan untuk Myanmar juga dia sebut bahawa walaupun ada ASEAN centrality dalam perkara tersebut, pilihan perkataan yang dibuat oleh PM juga sangat-sangat direct. The barbarism and depravity inflicted upon the people of Myanmar is indefensible. I mean that's quite direct lah. Dan saya yakin bahawa ini adalah satu ayat yang akan ada kesan
kepada pendirian Myanmar, ASEAN terhadap apa yang sedang berlaku di Myanmar. Two more things, Syaril, sebelum kita wrap up this thing. Climate justice. So climate justice ini, konsep dia untuk pendengar keluar sekejap adalah negara-negara maju perlu bayar untuk negara-negara membangun, membuat kerja-kerja mitigasi dan adaptasi berkenaan dengan perubahan iklim. So sekarang ni the teori dia adalah sebahagian besar daripada masalah iklim pada hari ini, global warming, pemanasan dunia dan sebagainya, adalah disebabkan negara-negara maju. Mereka lah yang terlalu banyak menggunakan fossil fuel, mereka lah yang terlalu banyak keluarkan carbon dioxide dalam atmosfer. Mereka telah maju berdekad-dekad sebelum ini, disebabkan berpuluhan, beratusan tahun sejak Industrial Revolution mereka telah mencemarkan alam sekitar, dan sepatutnya mereka lah yang patut bayar apa saja usaha untuk kita migrate kepada tenaga yang lebih bersih. Dan memang pada persidangan beberapa tahun yang lepas, COP di Sharm el-Sheikh di Mesir, ada persetujuan negara-negara maju akan keluarkan duit, dan PM just reminded them lah, dalam hal ini, dalam climate justice, we also urge the developed countries to fulfill their commitment of mobilizing $100 billion a year to support climate ambition endeavors of developing countries. So again, good calling out. Dan dua lagi, SDG, very sad, Syaril, untuk makluman, pada tahun 2015 kalau tak silap saya, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah tetapkan 17 SDG, Sustainable Development Goals. Nak hapuskan kemiskinan, nak hapuskan kelaparan, nak pastikan ada pendidikan yang bermutu untuk semua yang semua di dunia ini. Macam-macam lah, 17. Tetapi report card daripada Antonio Guterres, unfortunately at the halfway point. So ini dia punya target adalah tahun 2030, dilancarkan pada tahun 2015. Sekarang ni kita berada di lebih kurang halfway point. Saya baca 15% saja telah pun dicapai, dan PM called this out as well. Dan last sekali dia cakap sikit pasal Islamophobia lah, pembakaran Quran, dan dia kata ini adalah satu tindakan Islamophobia dan provokasi yang tidak boleh diterima. So that's the overall pengisian. Saya rasa, I think it's a quality speech, satu ucapan yang terbaik. Ya, satu ucapan yang baik, dan antara yang terbaik lah yang saya sempat mendengar dalam tahun-tahun kebelakangan ini. Itu kita kena akui, and because bukan dari segi penyampaian, tetapi dari segi isi itu sendiri, dia berani mengambil pendirian. Banyak kali macam KJ kata, it's easy to just main kat tengah-tengah dan cakap benda yang in the end tak ada meaning ataupun tak ada consequence. Yang ini nampak apa sebenarnya yang cuba disampaikan, dan berani berhadapan dengan apa-apa implikasi selepas ini. Absolutely right. Dan saya suka bukan hanya poin yang KJ raise, tetapi untuk PMX, kenapa ucapan kali ini berkualiti, kerana dilihat konsisten dengan tema dia lah, untuk kuasa besar jangan bully kuasa kecil. Might is not right. Dan itu memang sentiasa menjadi brand dan jenama dia sebelum ini kan. Sekarang dalam politik domestik mungkin ada pandangan yang berbeza, tetapi itu memang brand Anwar Ibrahim. The might does not mean right. Maknanya kuasa yang ada kekuatan tidak boleh bully yang lebih kecil, dan harus ada kesaksamaan dan keadilan. Jadi mungkin itu yang menyebabkan speech itu, ucapan itu lebih bertenaga dan lebih ada dilihat berkualiti, dan atas semangat yang sama, mungkin boleh menekankan soal reformasi institusi macam mana dibincangkan oleh KJ tadi.